Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedar tak sedar, tuan-tuan, kita telah pun berada di hujung Ramadan. Subhanallah. Saya harapkan agar kita masih lagi maintain istiqamah dengan amal soleh yang kita lakukan, ibadat yang kita lakukan. Walaupun turun, mungkin turun sedikit saja. Sebab kita tak boleh anggap bahawa kita penamat di dalam bulan Ramadan ini. Mungkin inilah yang kita katakan permulaan bagi kita untuk mencetuskan perasaan, mencetuskan amalan soleh, mencetuskan ibadat kita setelah kita keluar daripada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana Allah sendiri sebut di hujung surah Al-Baqarah ayat 183, iaitulah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa dia? Iaitulah setelah mana kamu masuk dalam bulan Ramadan 30 hari ini, kamu garanti akan jadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab Allah dah jadikan kamu sebagai orang yang bertakwa. Daripada sudut akidah kamu dah jadi orang yang bertakwa. Dari sudut fiqh kamu dah jadi orang yang bertakwa. Daripada sudut akhlak kamu juga, kamu telah menjadi orang yang bertakwa. Jadi hari ini kita nak bincang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akhlak. Iaitulah kita ini kena sentiasa bermaaf-maafan. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, kami hari raya memang sentiasa bermaaf-maafan. Itu semua orang buat. Ada yang tak betul-betul maaf pun dia minta maaf juga berpura-pura. Nanti lepas tu dia balik, dikutuknya orang tu pula. Tak nak. Kita nakkan supaya apa? Biar kita menjadi orang yang benar-benar pemaaf. Sebab maaf ini adalah salah satu daripada sifat mahmudah ataupun sifat yang terpuji. Lawan bagi maaf ataupun lawan bagi sabar, sebab orang yang bermaaf-maafan ini adalah orang yang sentiasa sabar. Iaitulah sabar ini adalah orang yang sentiasa berada dalam sifat yang baik, sifat yang terpuji. Lawan bagi sabar itu ialah marah. Sebab apa orang boleh maafkan orang? Sebab dia tak marah. Sebab katalah kalau dia ni adalah orang yang marah, dia takkan sabar. Sebab dia takkan boleh campur sifat mahmudah dengan mazmumah, terpuji dengan tercela, takkan boleh bergabung. Sabar takkan boleh bergabung dengan marah, marah takkan boleh bergabung dengan sabar, takkan boleh. Sebab itulah kita katakan bahawa kalau dia adalah orang yang marah, dia takkan sabar. Kalau dia ni adalah orang yang sabar, dia takkan marah. Sebab apa? Sebab takkan boleh. Ustaz, saya ni walaupun marah-marah, saya tetap sabar. Itu dah menunjuk dah tak sabar dah tu. Sebab kita katakan bahawa bila ada orang yang marah, dia memang tidak akan ada sabar. Itu jalan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu benda yang sangat susah. Kita sebut sabar boleh, tapi bila mana kita nak buat, itu adalah satu perkara yang sangat sukar. Sebab itulah kenapa kita sukar untuk nak memaafkan orang, sebab kita tak ada kesabaran. Kita susah untuk nak menjadikan diri kita sabar, kita susah untuk nak menjadikan diri kita ini sebagai seorang yang pemaaf, sebab dalam keadaan kita masih ada lagi benda yang dalam hati itu namanya ego. Sebab ego tu sendiri menyebabkan kita masih lagi marah pada dia. Dia kata dia dah maafkan, tapi masih lagi tak nak bercakap sama, tak nak WhatsApp sama, tak nak tengok muka dia. Itu bermaksud kita masih lagi tidak maafkan keseluruhannya kepada dia. So kalau katalah kita ini nak menjadi orang yang benar-benar pemaaf, maka marah kita itu kena hilangkan. Sebab itulah Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang benar-benar kuat tu siapa dia? Nabi kata laisa syadidu bisur'ah. Nabi kata orang yang kuat itu bukan orang yang menumbangkan orang, bukan orang yang menang dalam gusti. Bahasa kita ni, bukan orang yang menang dalam wrestling. Tapi kata Nabi, innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang benar-benar kuat itu adalah orang yang mampu menahan kemarahan dia bila mana marah dia sedang meluap-luap. Itulah ego. Sebab bila mana kita masih lagi ada marah, kita masih lagi ada ego, pastinya kita tidak akan boleh maafkan orang, dan dalam keadaan kita akan teringat kesalahan dia pada kita. Sedangkan kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita dalam Al-Quran, kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala biasanya akan pairkan dua nama Allah. Wallahu Ghafurun Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau ayat lain, Innallaha Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih ataupun penyayang. Kenapa? Sebab Allah nak ajar pada kita, setelah maaf mesti sayang. Bukan lepas maaf dendam. Itu masalah kita.
Sebab bila mana kita marah, kita tak maafkan dia ataupun kita dah maafkan dia dalam keadaan kita tak sayang dia, itu bukan konsep maaf. Maaf adalah selepas mana kita maafkan dia, lupakan kesalahan dia dan kita kena kasih dan sayang pada dia. Ini yang Allah ajar dalam Quran. Kalau kita tengok sirah pula, Nabi SAW menjadi orang yang sangat pemaaf. Satu contoh je kita bagi. Apa dia? Kalau kita tengok bagaimana pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah yang berlaku tahun 8 Hijrah. Kita tahu Nabi SAW duduk di Mekah lama. Itu tempat kelahiran Nabi. Tetapi ketika Nabi SAW diboykot, Nabi diseksa, Nabi dihalau daripada negerinya Mekah itu, terpaksa keluar ke Madinah. Dalam keadaan Nabi juga orang yang dalam keadaan sedih. Pastinya Nabi ada marah. Tapi Nabi nak ajar kepada kita, bila 8 tahun dah Nabi duduk di Madinah, Nabi masuk ke kota Mekah dalam keadaan tidak ada satu pun pertumpahan darah berlaku. Maksudnya Islam datang seramai 10,000 orang untuk nak masuk ke dalam Mekah itu dalam keadaan menang. Ketika itulah Nabi SAW memaafkan semua orang yang ada di Mekah, termasuk orang yang pernah caci maki Nabi, yang kata Nabi ni majnun, gila, yang kata Nabi ni sahir, tukang sihir, syair, tukang syair, asatirul awalid, orang yang membawa cerita-cerita dongeng. Tapi Nabi sebutkan apa? Nabi kata, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang berada dalam rumah ataupun masuk dalam rumah Abu Sufyan, semuanya selamat. Maksudnya apa? Siapa yang di bawah pimpinan Abu Sufyan, so Abu Sufyan ketua Mekah waktu ni, siapa yang berada di bawah pimpinan Abu Sufyan, semuanya hari ini aman. Maksudnya dalam keadaan Nabi nak maafkan semua yang berada di Mekah pada ketika itu. Dan ketika inilah Nabi gunakan kalimah yang sama sebagaimana Nabi Yusuf AS. Dalam surah Yusuf Allah ceritakan Nabi Yusuf memaafkan abang-abang dia yang dulunya abang dia humpankan Nabi Yusuf dalam perigi. Setelah mana Nabi Yusuf dah berjaya di Mesir, abang-abang dia datang minta maaf. Apa Nabi Yusuf kata? La tasriba alaikumul yawm. Hari ini kata Nabi Yusuf, tidak ada cercaan langsung ke atas kamu wahai abang-abangku sekalian. Maksudnya apa? Nabi Yusuf nak maafkan abang-abang dia yang buat salah tu. Subhanallah. Dan itu jugalah kalimah yang sama. Nabi masuk ke kota Mekah, Nabi kata la tasriba alaikumul yawm. Hari ini tidak ada cercaan langsung ke atas kamu yang dulunya dalam keadaan kamu mencaci aku, menghalau aku, memukul aku. Hari ini aku maafkan kamu. Dan kesannya apa? Subhanallah. Tuan-tuan tengok kesannya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wal fath ini merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Kata Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Kenapa? Sebab sifat pemaaf kamu itu yang menyebabkan orang lentur hati untuk nak masuk ke dalam Islam. Jadi tujuan kita nak ceritakan tentang maaf-maaf ini adalah untuk nak melenturkan orang-orang yang ada di keliling kita agar dalam keadaan kita boleh menjaga hubungan kita dengan manusia, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah pemaaf, jangan jadi orang yang pendendam. Dah maafkan, kena lupakan kesalahan-kesalahan orang lain yang buat pada kita. Mudah-mudahan orang akan bertambah baik, kita juga akan bertambah baik insya-Allah. Dan di hujung ni juga saya nak mengajak anda semua untuk sama-sama kita berwakaf kepada Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang yang sama-sama kita boleh bangunkan, dan saat dan ketika ini adalah tengah proses pembinaan agar dalam keadaan saham kita di akhirat juga dapat kita salurkan ke negeri akhirat, iaitulah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita berwakaf membina rumah Allah. Allah akan bina rumah kita di dalam syurga. Ingat akhirat, ingat wakaf. Kapsa Ramadan ini dibawakan khas oleh Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang.